وكافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين، وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات، وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca dulu surah Al-Kahf ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Hari ini kita baca selawat pembukaan. Fatih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi
المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Ya ibadallah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersama-sama kita meneruskan, bahkan kita kekal selama-lama hayat kita ini untuk terus bersifat sebagai hamba Allah yang syakir, bersyukur atas segala kurniaan yang telah pun Allah berikan pada kita, atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya yang tak pernah putus kepada kita. Kita bangun pagi ini, kita berpagi-pagi dalam Islam, kita redha Allah sebagai Tuhan kita, kita redha Nabi Muhammad SAW sebagai penghulu, ini Nabi kita Muhammad SAW. Dalam kita mendukung kebahagiaan anugerah Allah ini, kita juga tidak pernah berhenti untuk terus bersyukur atas nikmat ini, kesyukuran yang tak pernah berhenti hingga kepada penghujung nafas kita yang terakhir sekali. InsyaAllah pagi ini kita kembali lagi di dalam dunia alam maya kita. Bersama-sama kita menerajui satu lagi ilmu yang mana kita sama-sama redha dengan ilmu. Kita mencintai Al-Quran. Kita belajar membaca Al-Quran. Kita belajar memperelokkan Al-Quran. Kita belajar segala-galanya tentang Al-Quran. Untuk apa? Tak lain dan tak bukan untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Orang yang muqarrabin. Andainya muqarrabin itu tak mampu kita gapai, memadailah kita jadi ashabul yamin. Sahabat yang berada ataupun penghuni di sebelah kanan. Kalaulah tak dapat penghuni di sebelah kanan, memadailah kita jadi mukmin awam pun jadilah ya Allah. Itulah yang cuba kita gapai, yang kita usahakan setiap hari, setiap saat. Itu yang kita idam-idamkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala letakkan kita bersama-sama dengan orang-orang yang beriman, ahli-ahli, syuhada, salihin, dan yang lebih baik daripada itu, insyaAllah. InsyaAllah hari ini kita akan sama-sama bermuzakarah al-mutafsir, sambungan daripada surah Al-Fajr. InsyaAllah ayat yang ke-21. Kita raikan ayat ni, kita baca dulu lah. Kita ambil ke ayat 21 nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma'idhin bijahannam yawma'idhin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma'idhin la yu'adzibu 'adzabahu ahad ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati sadaqallahul azim. Benarlah segala firman Allah yang maha agung. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kala ni tidak sesekali. Apa dia main? Kenapalah duk tak duduk tidak sesekali. Kalau kata kita rujuk pada ayat yang terdahulu, Allah Ta'ala menceritakan tentang kesombongan manusia. Kesombongan manusia yang tak mahu membelanjakan hartanya di jalan Allah, yang tidak mahu berbuat baik sesama jiran, yang tidak mahu membantu fakir miskin, yang tidak mahu bertolak ansur dengan musuh. Ini di antara yang disebut oleh Allah Ta'ala pada ayat-ayat yang terdahulu berkenaan dengan sikap orang-orang yang sombong dan orang yang angkuh, takabur, riak, sum'ah, ujub dan sebagainya. Kata Allah, kalla, tidak sesekali. Apakah yang dimaksudkan tidak sesekali ini? Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ingat dia kata, apabila kelak bumi itu dihancurkan, dakkan dakka. Dihancurkan itu dakkan. Dakka taukid. Ayat ini ada taukid. Taukid ni Allah Ta'ala bersumpah sungguh-sungguh. Bukan sekadar hancur. Tetapi dihancurkan dengan sebenar-benar kehancuran. Dengan sehancur-hancurnya. Bermakna bukan hancur macam mana puing-puing yang kita boleh nampak lagi. Tetapi ianya dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Ianya jadi adalah seperti debu. Punya halus. Sampai tak ada rupa bentuk lah. Itu yang dimaksudkan dengan dakkan dakka. Sifat sombong, sifat takabur, sifat riak, sifat pelahap dan sebagainya itu. Semuanya kata Allah Subhanahu Wa Taala tak ke mana. Kalau hari ini kita sombong kepada orang lain. Kita ada bersengketa dengan seorang sahabat. Dia main minta maaf kepada kita dengan rendah hati. Dia memohon kemaafan pada kita. Kita rasa kita betul dalam kes ni. Kita tak mau maafkan dia. Tak boleh. Aku takkan maafkan kamu sampai mati. Dan juga 7 keturunan kamu tidak akan aku maafkan. Itu sombong. Itu angkuh. Takabur dan sebagainya. Sifat ni tak ke mana, kata Allah. Kalla. Dia takkan bawa kamu ke mana-mana. Sampai bila? Sampailah bumi itu dihancur dengan sehancur-hancurnya. Takat tu saja. Kamu juga akan hancur. Sifat kamu itu akan hancur. Bila balik kepada Allah nanti, rasa menyesal nak bawa sikap perangai-perangai ni. Kalaulah di dunia dulu, aku boleh berlebih kurang. Nescaya tak ada lah aku rugi macam ni. Kalau di dunia dulu, aku lebih bersifat pemaaf. Aku lebih bersifat tawadhu'. Aku tak berbangga-bangga, bermegah dengan kelebihan yang Allah bagi pada aku. Nescaya aku tak jadi macam ni. Tetapi sayangnya kata Allah, apabila bumi itu dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, maka tak ada apa dah lagi pada diri satu-satu manusia yang memiliki sifat yang sedemikian. Apabila dibicarakan, kita sama-sama membicarakan tentang sifat sombong ni, kita juga memiliki sifat yang sedemikian. Ada terdapat dalam diri kita, sifat sombong ni. Waktu kita memandang seseorang itu lebih rendah daripada kita, hadirnya sombong. Waktu kita memandang seseorang itu kurang daripada kita, tak pandai macam kita, rendah ilmu dia daripada kita, kurang hartanya daripada kita, pangkatnya lebih rendah daripada kita, maka itu adalah takabur yang ada dalam diri kita. Buang jauh-jauh. Cepat-cepat kita beristighfar kepada Allah. Kerana apa yang kita ada hari ini, Allah punya. Hadza min fadli Rabbi. Segala apa yang aku miliki hari ini, semuanya datang daripada Allah. Aku tak punya apa-apa. Itu di antara lafaz yang pernah dilafazkan oleh Dzulqarnain. Ketika mana dia boleh menumpaskan
Ya'juj Ma'juj. Satu tentera yang amat dahsyat, ditumpaskan lalu dikurung dengan menggunakan besi, campuran besi tembaga yang dicairkan. Semua penduduk-penduduk memuji dan memuja beliau. Itu saja jawapan yang dia bagi. Hadza min fadli rabbi. Yang ini adalah kelebihan ni Allah aku yang punya. Tuhanku yang punya. Aku tak ada apa-apa. Sebab apa? Hebat macam mana kita pun sampai satu masa akan binasa juga. Kalau dulu kita kuat, hari ini kita semakin lemah. Kalau dulu jalan kita laju, hari ini semakin perlahan. Pendengaran yang semakin kurang. Percakapan yang semakin tidak fasih. Kadang anak tak ramai mana panggil nama pun dah tertukar kan. Nak sebut tu tak keluar perkataan tu. Sebenarnya kepitahan kefasihan kita telah pun kembali kepada Allah sedikit demi sedikit. Dia kata ini semua adalah Allah punya yang dia bagi pinjam dekat kita. Sampai pada masa untuk dibinasakan maka binasalah dia. Dan yang Allah Ta'ala maksud sini sifat keangkuhan kamu itu tak ke mana. Ketika mana bumi itu akan dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Bumi itu dia akan dihancurkan dengan sehancur-hancurnya ni. Sampai Allah Ta'ala kata, baru dalam surah yang kita baca tadi. Wa inna la ja'aluna ma'alaiha sa'idan juruza. Apabila bumi itu lepas dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, Allah Ta'ala juga akan menjadikan di atas bumi itu satu hamparan yang lain. Ini tanah yang betul-betul tandus. Hamparan yang lain. Yang tak ada apa-apa dah. Mana manusia yang takabur satu ketika dulu. Di manakah raja kamu? Di manakah menteri kamu? Di manakah orang-orang yang patut membela hamba rakyat? Di manakah orang-orang yang patut membantu orang-orang yang lemah? Semua tu akan dipersoalkan. Pada ketika Allah Ta'ala kata, aku akan hamparkan dengan so'i dan juruza. Yang tandus, apa maksud tandus ni? Tak ada apa-apa dah atas tu. Tidak ada lagi bunyi burung yang berkicau. Tak dengar lagi bunyi ayam berkukuk, anjing menyalak. Bunyi anjing kereta lalu ke. Tak ada apa-apa. Hanya yang ada so'i dan juruza. Selepas dukatil ard dakkan dakka. Itu di antara Allah Ta'ala mengkhabarkan kepada kita hal keadaan bumi yang akan aku hancurkan sehancur-hancurnya. Lepas pada dia hampak balik tu, apa yang jadi? Kata Allah, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datang Tuhan engkau. Datang Tuhan engkau sedang malaikat mulai hadir secara saffan saffa. Apakah yang dimaksudkan tentang kehadiran para malaikat dan Allah? Waja'a rabbuka, Tuhan kamu akan datang. Ditunjukkan di dalam ayat ini, macam mana yang dikatakan Tuhan datang. Yang dimaksudkan dia kata, bukanlah Tuhan itu akan datang dalam keadaan berbentuk. Sebaliknya, perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang akan datang. Diperintahkan seseorang itu untuk diperhitungkan amalannya. Kita ada dengan rasa kehadiran. Hari ini pun kita rasa kewujudan, bukan kehadiran, kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hati kita. Kita tahu ketika tidur kita, jaga kita, kita tahu kita sedang diperhatikan. Akan minum kita, ibadat kita, amal soleh kita, amal kejahatan kita, kita sedang diperhatikan. Itu yang dikatakan waja'a rabbuka. Sentiasa ada, sentiasa datang, sentiasa ada. Ketika ini kata Allah Ta'ala wal malaku saffan saffa. Di mana Ibnu Katsir menghuraikan dalam tafsirnya. Dia kata kedatangan Allah Subhanahu Wa Taala yang dimaksudkan di sini, dia kata akan memutuskan perkara-perkara, dia kata di antara hamba-hambanya akhirat nanti didatangkan satu perintah nak putuskan. Yang ni yang dia buat di dunia tu boleh bagi pahala ke tak? Yang ni yang dia usahakan kebaikan ni
Dapat pahala ke tidak? Boleh dikira ataupun ditolak. Ha? Dan keadaan hari itu, malaikat ni dah ada bersop-sop. Ramai. Mereka itu digelar sebagai muqarrabin. Nah, yang hampir, yang dekat dengan Allah. Untuk apa hadirnya para malaikat sofan-sofa ini? Mendengar, melihat, menyaksikan satu peristiwa yang amat dahsyat, yang mana setiap satu jiwa akan diperhitungkan satu persatu, satu persatu. Dikira setiap saat, setiap minit yang kita lalui di muka bumi ini akan disebut setiap hari. Bukan kata disebut secara rawak dah. Tak apa, dia ni mati umur 50. Tolak akil balignya tinggal 40. Kita apalah, kira lah. 40 tu apa yang dia buat. Kira jangan kira lama-lama, kira bulan sudah. Kira minggu sudah. Tidak. Allah Ta'ala tak kira minggu, tak kira bulan, tak kira hari. Tapi Allah Ta'ala kira setiap saat yang kita lakukan. Siapa yang menjadi saksi? Malakus Soffan Soffa. Para malaikat. Dan yang menyedihkan pada ayat yang terdahulu kita baca. Rasulullah ada di situ. Menyaksikan, mendengar, melihat. Apa juga kelakuan yang kita sedang buat. Jadi ketika mana kadang-kadang nafsu membisik untuk melakukan kejahatan, hadirlah perasaan malu. Malunya kalau kata perbuatan ni nanti akan dihadapkan di hadapan Allah, disaksikan oleh malaikat yang bersaf-saf, disaksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dikatakan al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebahagian daripada iman. Malu di mana? Malu di sana. Malu di tempat kita nak kembali kepada Allah nanti. Dan pada perbincangan, perhitungan yang tak pernah selesai. Kan kalau kata akan diperhitungkan setiap saat, setiap minit, Masya Allah. Tak terbayang oleh kita betapa hebatnya kuasa Allah Ta'ala di dalam menghuraikan setiap satu. Setiap satu perbuatan. Disebut sekian minit, sekian jam, sekian tarikh. Bahkan ditayangkan, kita dapat tengok balik apa pakaian yang kita pakai. Kan? Disebutkan malu sungguh-sungguh bila kita ini sedang dirakam pada setiap perbuatan kita. Jadi inilah yang dimaksudkan oleh ulama tafsir Ibnu Katsir. Kemudian ditanya, kalau kata kita ni menghadap dengan malaikat yang bersoh-soh ni, kata seorang sahabat kepada Nabi SAW, siapalah yang nak bela kami? Maka Rasulullah dengan tegas menjawab, akulah pembela kamu. Aku yang akan bela kamu di atas satu perbuatan. Satu perbuatan yang kamu lakukan. Syafaat itu akan aku berikan kepada kamu. Maqamam mahmuda. Kenapa? Kerana Rasulullah memiliki maqam yang terpuji. Maqam yang terpuji itu tidak dipergunakan untuk dia dan juga ahli keluarga. Sebaliknya, kita sama akan diberi. Itu yang dimaksudkan keadaan kita dalam perhitungan dengan dihadiri oleh para malaikat yang datang berbaris-baris. Kemudian kata Allah lagi, waji'a yawma idzin di jahannam. Lepas didatangkan malaikat secara bersaf-saf, kemudian baru dibawa datangkan jahannam. Jahannam ini kita dah baca di antara syurga yang akan dihuni oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan Nabi menangis sampai jatuh tersepuk ke bawah dengan sebab Jibril menceritakan neraka Jahannam akan dihuni oleh umat-umatmu. Dan dalam ayat ni Allah Ta'ala cerita hari itu, selepas bumi dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, datanglah perintah Allah dan para malaikat berbaris-baris, kemudian akan dibawa datang Jahannam. Hari apa? Yauma yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Apa yang akan dibawa datang, dia kata, pada hari itu teringatlah manusia. Yauma idzin
Yatadzakkarul insan. Hari itu baru nak teringat. Apa yang kita nak teringat? Padahal apa gunanya peringatan lagi? Orang yang buat salah ni, bila dia nak dibicarakan, dia teringatlah balik. Nah, yang mampu dia ingat. Yang boleh dia ingat. Lebih banyaklah kita kalau pernah buat salah kat orang ni, kita takut. Aku hari tu ada buat salah dekat dia. Nah. Aku pernah buang angin tayar basikal dia. Aku pernah bosorok kasut dia. Kita nanti main terimbas balik. Walau benda tu kalau kita rasa macam alah dulu-dulu jahil. Tak kira waktu jahil ke, waktu hidayah ke, kita tetap berdosa. Maka duduk saja tu fikir-fikir banyaknya dosa aku pada sahabat-sahabat yang lain. Ada seorang sahabat ni, aku pernah ambil dia RM1 je kot. RM1 saja bukan banyak mana. Tapi akan diperhitungkan selagi kita tak minta halal. Pipi minta halal. Tanu 30 tahun yang lalu ambil RM1. Hari ni aku nak RM30. Bagi saja. Jangan kata ni duit bunga ni dah. Dia nak kira nilai harga pada 30 tahun yang lalu. Hari ni RM1 pun dah tak ada. Harga kecil sangat no. Tak boleh beli apa. Dulu kita pergi pasar malam. Kita bawa RM1 kita boleh beli apung balik sebiji. Kuih ke sebiji. Beli ayak yang cedok tu satu. Dah boleh balik ke rumah. Tu pun bukan selalu boleh pergi pasar malam no. Tunggulah kot ayah dapat duit lebih sikit. Dia bagi RM1. Dia kata pergi pasar malam. Kita berjalan kaki. Dengan RM1 tu seronok sangat dah. Bawa beg duit besar kami. Dalam tu ada RM1. Tapi boleh beli benda banyak tu. Jumpa kawan dia beritahu dah. Dia kata aku tak cukup 2 kupang. Kita ni ada beg duit besar tu. Boleh bagi kat dia 2 kupang. Dia pun dengan kesusah payahan dia tu. Dia terlupa. Kalau hari ni kita claim kat dia. Aku nak RM20 daripada 2 kupang. Boleh tak? Boleh. Mengikut penilaian. Tetapi berihsanlah. Kita halal maka itu adalah sedekah. Nak balik pada Allah. Bukan nak bawa RM2 no. Bukan nak bawa dendam kesumat kita. Kita nak balik pada Allah. Kita nak bawa kebaikan demi kebaikan. Tu kata pada hari itu manusia akan menyesal. Baru dia teringat sebalik kesalahan dia. Tapi hari itu apa lagi guna peringatan? Tak guna dah. Lepas tu kan kita ada pernah baca satu sirah seorang sahabat Rasulullah yang dia wafat. Lepas tu Rasulullah nak pergi ziarah dia. Rasulullah berjalan kaki hampir 2 jam baru sampai ke rumah dia. Rasulullah kata sampai-sampai isteri dia kata dah pun meninggal dunia. Kemudian sebelum dia mati tu dia berkata-kata kenapa tak jauh, kenapa separuh, kenapa tak semua kan? Kenapa separuh, kenapa tak semua? Tu orang yang duk buat baik tu. Sebab apa? Sebab dia rasa kalaulah perjalanan ke Masjid Nabawi itu lebih jauh, lebih jauh daripada yang dia duk berjalan kaki hari-hari itu, tentu lagi banyak pahala. Tu orang yang dah buat baik tu. Pembina saya juga. Tambahlah kita yang tak berapa nak baik ni. Banyak benda yang kita fikir. Awak aku berkira hari ni. Kenapa aku tak boleh bertolak ansur dengan dia? Kenapa aku tak maafkan dia? Kenapa aku lakukan perkara ni? Itu yang dikata hari itu kita semua akan berfikir. Semua kita akan berfikir tentang dosa-dosa yang kita kena buat. Walhal hari itu bukan hari berfikir dah. Sekarang ni kita kena berfikir. Ini muhasabah diri. Apa yang kita lakukan hari ni, kena muhasabah. Setiap hari sebelum tidur, apa yang aku buat. Fikir daripada aku bangkit pagi tadi, sampai saat lah ni nak tidur ni, apa yang aku buat. Banyaklah dengan rungutan-rungutan kita, dengan tindakan kita, dengan sangka buruk kita. Itu kerja hati, kerja kaki tangan, kerja mata, hidung, mulut. Fikir banyaknya ya Allah, istighfar pada Allah, ampunkan semua dosa orang yang buat kat kita, minta ampun dosa kita kepada Allah. Kalau siapa yang ada teman sebelah bantai tu, minta ampun dekat dia.
Yang selalunya yang paling dekat tu lah kita banyak dosa. Tapi yang tu kita tak apalah, tak kisahlah kan. Ah, Kemudian kata Allah, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, dan dia akan berkata, wahai alangkah baiknya jika aku dari semula telah bersedia untuk penghidupan ni. Ini ucapan ya laitani ini diartikan oleh ulama nahwu sebagai laita litamanni. Apa dia? Angan-angan kosong. Ha? Kalau jumpa dalam Al-Quran disebut ya laita, ini angan-angan kosong yang tak mungkin jadi kenyataan. Apa dia? Lafaz orang yang menyesal sesudah mati. Sesudah dia mati baru duk ya laitani, laita litamani, kata ulama nahwu. Benda ni takkan jadi pasal anda mati. Ha? Dia kata apa? Alangkah baiknya kalau masa hidup dulu, kalau masa aku duk hidup, duk sihat dulu, di dunia tu dulu ni, aku bersedia untuk kehidupan ni. Kehidupan yang lebih kekal abadi. Ha? Di dunia ni kadang-kadang kita sakit, tapi di sana kita takkan sakit dah. Di dunia kita, kadang-kadang kita sedih, tapi di sana kita takkan sedih dah. Ha? Di dunia ini kadang kita susah, di sana kita takkan susah dah. Segala keperitan, ujian di dunia ini akan habis, terhapus apabila kita dihidupkan sekali lagi, iaitu dalam qaddamtu li hayati, di dalam kehidupan yang mana disebut oleh Allah Ta'ala kehidupan ini. Itu adalah sebenar-benar hidup. Sebenar-benar hidup bukan di dunia. Yang kita sebenar-benar hidup ni bukan di dunia. Sebab satu masa nanti kita akan dimatikan. Kita menunggu saat jemputan. Kita dimatikan. Bilakah yang dimaksudkan dengan sebenar-benar kehidupan? Adalah di sana nanti. Selepas kita dihidupkan. Sebab kehidupan itu takkan menemui kebinasaan. Takkan menemui kebinasaan. Hanya seronok dan suka saja. Kata Allah lagi. فَيَوْمَ إِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ. Maka pada hari itu tidak ada siapa pun yang akan mengazab seperti azabnya hari ini. Kata Allah, hari kiamat nanti, hari yaumul hisab, hari penghisapan nanti, kata Allah Subhanahu Wa Taala tak ada dah azab yang lebih dahsyat daripada azab Allah. Sebab tu bila ada perkataan kita yang jahil, daripada hidup macam ni lebih baik matilah. Nah, daripada hidup macam ni mati lagi baguslah. Bukan dia, bukan satu lafaz orang yang beriman. Mati bukan bagus. Mati satu permulaan azab yang akan kita hadapi. Sebab tidak ada azab yang lebih hebat daripada azab Allah. Sementara ujian di dunia ini hanya sekadar mengkifaratkan dosa-dosa kecil kita. Andai kita redha kifaratkan di antara dosa-dosa kecil kita, insya-Allah taala. Yang kata pada hari itu hampa takkan jumpa ada azab Allah yang amat dahsyat. Sebab kalau hari ni kita panah, suruh kita duduk tengah panah, Allah panahnya, penin kepala, nak pinau mata. Tak usah pakai kasut. Duduk dia tengah panah, kasut pun jangan pakai, payung lagi jangan bagilah. Azab, rasa azab tu pedih. Dia tahap kami 2 jam tengah panah. Orang dengar, dahsyat tu. Kena tahap tengah panah, dia tak bagi pakai kasut. Hampa bayangkan, kawan-kawan kita pun dengar, dahsyat tu. Jahat tu. Perbuatan tu, zalim tu. Baru 2 jam. Yang bakal kita hadapi di padang mahsyar nanti. Keadaan yang tu kata Allah Ta'ala, hari tu dia kata apa tengok. Tak ada azab yang macam mana Allah Ta'ala buat. Baju tak ada, apa pun tak ada untuk tutup badan kita. Kemudian kita akan diletakkan di tengah-tengah kepanasan mentari yang mendekat dengan kepala. Kasut lagi jangan pakailah. Lain memang tak ada, orang tak bagilah. Baju pun tak boleh pakai. Itu baru sikit, baru berada di mahsyar, tidak diheret lagi. Ke depan neraca timbangan, tidak lagi dihitungkan satu persatu. Kata hari itu hampa tengok, tak ada azab yang lebih pedih. Sebab tu bila apa yang kita hadapi di dunia ni kita fikir balik. Di sana lagi teruk, di sana lebih dahsyat.
Azab yang akan Allah Ta'ala datang. Sini sikit saja aku terima. Ha? Wala yusiqu wasaqahu ahad, dan tidak ada siapa pun yang dapat mengikat seperti ikatannya. Allah. Siapa pun yang tidak dapat mengikat seperti ikatannya. Apa dia maksud Allah ni? Nah, hari ni ikat lagu mana? Belenggu. Nah, ikat di sini belenggu. Membelenggu ni belenggu dengan rantai. Rantai dengan diperbuat daripada bara api neraka. Besi panah. Besi panah tu panah membara. Merah menyala. Diikat pada kedua-dua tangan dan juga kedua kaki. Dia ikat dia tengkuk. Tangan dengan kaki kita ni jadi macam ni. Dia belenggu tangan ni. Lepas tu diikat di tengkuk. Kemudian disambung ke kaki. Kalau kita panggil dia belit tu macam belit. Lepak tu. Disimpul tu. Nak boleh bergerak. Tak ada siapa pun yang boleh ikatan. Yang boleh membuka ikatan ataupun belenggu. Di sana nanti. Nak buat apa tu bila dia buat macam tu? Dia nak lempar ke neraka. Akan dihumban ke neraka dalam keadaan belenggu yang amat dahsyat. Maka negeri itu dikatakan ini adalah negeri tafakur. Apa fikir balik? Fikir, memang tengok, memang nampak lah hari yang benar-benar akan terjadi kepada diri kita. Siapa pun tak boleh lepas kata Allah Ta'ala. Dan ikatan ini tidak akan dapat terlepas. Walaupun ronta, nak ronta pun tak boleh. Benda sakit. Kita dah sakit. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang mampu melepaskan. Berlindunglah daripada murka Allah. Kita berlindung daripada murka Allah. Hanya Allah Ta'ala juga tempat kita kembali, tempat kita sembah. Dalam suasana yang sedemikian itu, maka bukan sekadar khabar duka, khabar yang menggerunkan. Ada juga khabar gembira. Ini sifat Allah. Bila menceritakan tentang keadaan dunia yang akan huru-hara, yang hancur sehancur-hancurnya, yang kita akan diperhitungkan, setiap seorang daripada kita akan diazab dan sebagainya, Allah Ta'ala juga akan menyelit khabar-khabar gembira. Ini kita mubasyiran wa nadhira. Aku bawa main cerita dekat hampa. Cerita hak yang seronok-seronok, cerita hak yang takut-takut. Hampa suka tengok yang mana? Hampa suka tengok seronok-seronok ke? Hampa suka hak yang takut-takut? Nak dengar cerita seronok lah. Kabar baik dengan kabar buruk. Kabar gembira dengan kabar duka. Kan orang kata ni nak main abad ni. Ada berita tak baik. Apa jadi? Kita punya jantung ni dudak. Tapi dia kata ada juga berita baiknya. Nak dengar yang mana satu? Kita juga pilih nak dengar yang baik ke, nak dengar yang tak baik. Jadi kita kata bagi tahap yang baik dululah. Ada ketika. Dia pun habak ke tengah-tengah seronok dah dengar. Tapi ada satu lagi yang tak baik. Dengar tak baik tu dandan susah hati. Memadamkan yang tidak baik tu. Memadamkan yang baik bila mana masuk cerita yang tak baik. Itu Al-Quran yang Allah Ta'ala datangkan kepada kita. Kiasannya adalah ada khabar gembira, ada khabar duka. Yang seronok kita dengar, yang takut kita dengar. Jadi untuk perkara yang takut ni, menyesal awal-awal. Allah Ta'ala dah cerita macam ni nak jadi. Menyesal selagi boleh. Lantas Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan, ada di kalangan hambaku yang disebut dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu wahai jiwa yang telah mencapai mutmainnah. Apa maksud mutmainnah ini? Ketenteraman ataupun ketenangan. Jiwa yang telah mencapai ketenteraman dan ketenangan. Baik. Jiwa ni nafsu lah. Nafsu. Dalam diri kita, kita ada 3 nafsu. Nafsu ada 3 tingkat. Tingkat yang pertama dinamakan sebagai nafsul amarah. Nafsul amarah ini iaitu selalu yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu perkara yang di luar pertimbangan. Di luar pertimbangan akal yang tenang. Marah punya kerana dia akan ucapkan perkataan apa dia nak kata. Kita tengah marah. Tindakan orang yang tengah amarah. Dia akan buat
apa saja yang dia suka. Ini adalah petunjuk daripada syaitan yang bertuhankan kepada nafsu. Sebab tu dia sanggup bunuh anak sendiri. Baru ni yang viral satu kes dia bunuh mak dia tak ada rasa bersalah, digelak lagi potong kepala. Allahu Akbar. Kemudian bunuh orang-orang yang tak berdaya, membunuh orang tua, ataupun memaki hamun dengan perkataan-perkataan yang kesat. Kita fikir macam mana dia boleh buat sampai macam tu. Ish. Bila kita dengar berita atau peristiwa yang demikian, kita nanti ish. Heran, gamak dia buat macam tu. Inilah yang dikatakan nafsul ammarah. Yang utama, yang nombor satu yang ada dalam diri kita. Benda ni ada. Ada dalam diri kita. Ada dalam diri kita semua. Orang awam seperti kita memang memiliki yang diwujudkan dengan amarah. Dan amarah inilah juga yang akan menjerumuskan kita di dalam kesesatan. Tak apa, mudah main sekali je. Kita buat sungguh. So ni kita bertaubat. So ni kita bertaubat. Kalau kata dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ada sebut di dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf, ketika mana Nabi Allah Yusuf dihadapkan atas fitnah, cuba merosakkan maruah Zulaika, apa yang disebutkan, inna nafsul la'ammaratu bisu', kata Nabi Allah Yusuf, dia jawab illa ma rahima rabbi. Dalam surah Yusuf pada ayat yang ke-53, waktu Nabi Allah Yusuf dihadapkan ataupun dibicarakan atas perbuatan yang dia pernah buat, walhal dia tak buat pun. Dia tak buat pun. Dia difitnah. Fitnah, cuba merosakkan maruah ibu dia, ibu angkat dia. Jadi dia jawab, inna nafsal la'ammar. Dia kata, sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong. Ammarah ni selalu mendorong, maksud nafsu ammarah. Bisuk dengan segala kejahatan. Sungguh, kalau kita nak tahu, itu nafsu kita. Dia selalu ajak kita buat jahat. Itu ammarah lah. Kita pergi supermarket, kita beli. Kita balik, mat. Apalah aku beli ni. Benda ni aku tak guna pun. Masuk pasar Ramadan ketika perut tengah lapar dan dahaga. Kita beli. Kita bau ayam golek, kita beli. Kita bau ayam goreng, kita beli. Kita bau nasi ayam, kita beli. Kita tengok ayam cincau, kita beli. Kita tengok cincau campur dengan teh ais, kita beli. Kita beli. La ammarah. Sesungguhnya nafsu amarah itu dia mendorong kepada kejahatan. Kecuali jikalau kita tuntun dia dengan rahimah Rabbi, dengan rahmat daripada Tuhan. Pikir-pikirlah, perlukah benda ni? Perlukah benda ni? Aku nak gunakan benda ni? Kalau tak guna, tak payah beli. Kadang-kadang kita dikuasai oleh amarah, itu tingkat nafsu yang nombor satu. Kita akui ada dalam diri kita. Kemudian yang kedua, tingkat nafsu al-lawamah. Tingkat nafsu lawamah ini Allah Ta'ala pernah sebut di dalam surah Qiyamah ayat yang kedua, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Ini tingkat nafsu yang kedua. Apa yang dimaksudkan dengan nafsu lawamah ni? Menyesal. Dah kita buat dah perkara itu dengan mengikut nafsu amarah, kehendak hati yang marah kadang-kadang, kehendak kemahuan nafsu tanpa menyekat dia. Kadang-kadang sampai lupa diri. Apa tu? Mai sampai pada satu masa dia jadi lawamah apa? Dia menyesal tu. Kalau aku tak buat perkara itu, nescayalah tak berlaku kepada aku begini-begini. Itu dikatakan nafsu lawamah. Bila hadirnya nafsu lawamah, selepas dituntun oleh amarah, dia mai rasa menyesal yang amat sangat. Dia nak cari apa? Nak cari tempat untuk memohon keampunan. Tak mana nak pergi minta maaf ni, aku menyesal atas perbuatan yang pernah aku lakukan. Maka itu akan hadirlah satu lagi sifat nafsu yang bernama mutmainnah. Baru dia rasa tenang.
Saya pernah cerita tentang seorang lelaki yang pernah membunuh 99 orang. 99 orang dibunuh. Satu hari, oleh kerana mengikut keadaan nafsunya Ammarah itu, dia dah bunuh 99 orang, orang yang ke-99. Yang dibunuh itu cuba mendatangkan lawamah, ini penyesalan yang amat sangat. Apabila orang yang ke-99 itu adalah seorang perempuan yang syarat mengandung. Ha? Bila dia bunuh perempuan yang syarat mengandung tu, tengok-tengok anak tu keluar mai dalam kandungan tu dengan izin Allah. Bila anak tu keluar mai menangis, anak tu dia tengok dia kesian anak tu dah tak ada mak. Nah, nak pergi bagi minum apa, dulu masih dah ada susu botol dah. Dia punya menyesal lah, itu keinsafan Allah Ta'ala hadir. Ni kata yang mula tu amarah dia. Kemudian hadirnya lawamah dia, penyesalan yang amat sangat. Dia ambil satu keputusan, dia nak bela budak tu. Dia nak bela budak tu. Bila dia tengok budak tu, dia ingat kepada dosa-dosa dia, dosa-dosa dia. Dalam penyesalan dia membela budak tu, sampai budak tu dalam umur 2-3 tahun, dia cuba cari seorang lagi, dipanggilkan rahib ataupun pendeta ataupun abid. Dalam bahasa yang mudah kita faham, abid, seorang yang kuat ibadat. Dia pergi jumpa dengan seorang abid ni, dia ceritalah tentang dosa-dosa dia yang dia lakukan kerana mengikut tuntunan nafsu amarah. Maka telah pun dia melakukan sebanyak 99 kali kes pembunuhan. Dan dia kata dia minta, tunjuklah, dia kata jalan mana dia nak bertaubat. Dia cari jalan taubat. Sebab hati dia rasa tak tenang memikirkan pada dosa-dosa yang lalu. Dia sedang dalam tempoh lawamah, menyesali. Dalam penyesalan yang amat sangat tu, dia merayu kepada si abid ni tadi, minta tolong tunjuk ajar jalan yang baik untuk dia hadapi, untuk dia lalui. Kemudian apa jawab si pendeta ni tadi? Tidak ada jalan untukmu, melainkan neraka lah tempatmu. Dia bagi jawapan macam tu. Hang ni tak ada lain lah. Kalau dah sampai bunuh orang 99 orang, yang sepatutnya pergi mati buang. Pasal apa? Neraka lah tempatmu. Dia radang kat pendeta tu, jawab kat dia tu, dia bunuh pendeta tu, jadi 100 orang. Mencukupkan 100 orang. Tapi dia menyesal. Dia menyesal sambil dia marah. Orang yang dah dalam kejahatan baru nak jadi baik, jumpa pula dengan mulut sempoi lagu ni, dia bunuh bagi mati buang. Lepas tu, dia pergi cari lain. Dia pergi cari ulama yang lain. Jumpalah seorang lagi pendeta. Dia cerita, dia kata dia dah bunuh 100 jiwa ni. Sampailah hak yang ke-99, sampai terkeluar anak. Anak tu dia belah, hari ni dah boleh bercakap. Panggil kat dia ayah, tanya mana mak. Dia tak tahu nak cerita apa kat budak tu lagi. Tu? Apa yang dikatakan oleh pendeta yang dia minta tolong ni tadi? Pendeta ni kata, hampir dekat satu tempat. Di satu tempat tu ada seorang abid. Orang tu yang dekat dengan Allah, hampir dekat dia. Dia sampai dekat dia, hang cerita kat dia. Tapi mohon pada Allah keampunan daripada sekarang. Dia kata dia dah minta lama dah. Dia kata sejak hari mula dia bunuh perempuan yang ke-99 tu. Dia kata tapi jiwa tak tenang. Dia kata hati dia tak tenang. Sampailah dia nak jumpa, dia nak mengaku atas dosa dia. Apa dia kata hampir kat satu tempat. Dia pun pergi. Dia bawa yang kata anak yang dia bela tu. Dia pergi tinggal dekat si abid pendeta ni tadi. Dia nak pergi dah tempat macam kita katalah nak pergi mengaji pondok lah dah tua-tua. Duduk di rumah pun tak ada apa dah. Anak cucu semua dah besar habis dah. Jadi kita dah tak ada tanggungjawab. Kita nak pergi duduk pondok. Bolehlah belajar. Apa yang tak pernah kita belajar. Dia nak pergi beruzlah. Dalam masa dia dalam perjalanan menuju Allah. Tiba-tiba dia mati di tengah jalan. Dia mati di tengah jalan. Mati ni dalam sejarah. Kisah ni ada sebut dalam Al-Quran, dalam catatan Al-Quran. Kisah ni. Dia mati katanya dia jatuh dari kenderaan dia. Jauh tempat tu. Jatuh dia mati.
Bila dia mati, turunlah dua malaikat. Rahmat dan azab. Malaikat rahmat ni dah nak angkat dia dah. Nak bawa pi letak kat dia di tempat yang paling-paling busuk. Paling-paling buruk, paling-paling jahat. Sebab dia pembunuh. Sementara malaikat rahmat nak ambil dia membawa kepada rahmat Allah. Maka bertengkarlah di antara keduanya. Bertengkar. Kau ni kata kau ni punya, kau ni kata kau ni punya. Kata malaikat rahmat, ini aku punya. Dia dalam perjalanan. Dalam tempoh penyesalan. Dalam tempoh bertaubat pada Allah. Kata malaikat azab, dia belum lagi dia qisas. Dia belum lagi dia balas. Di atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan. 100 jiwa dah dibunuh. Jadi, maka ketika itu hadirlah malaikat Jibril alaihi salam. Sebagai pengadil di antara dua orang malaikat rahmat dengan azab. Kata Jibril alaihi salam, lah ni macam ni. Lagu saya cakap lah. Yang mudah kita faham. Jibril tak cakap lah macam saya cakap. Ukur. Berapa kilometer. Daripada tempat dia mati tu, berapa kilometer ke tempat yang dia nak tuju. Dengan tempat kampung halaman dia ni, berapa jauh. Kalau kamu dapati daripada kampung halaman dia ke tempat yang dia nak tuju itu lebih jauh, kau ada tengah-tengah tu kau. Lebih jauh, maka dia adalah milik malaikat rahmat. Tapi kalau kata tempat yang dia nak tuju tu, dengan tempat dia mati itu, lebih jauh daripada kampung halaman yang dia buat dosa tu, maka itu adalah milik dia malaikat azab. Yang ukur lah tak mana duduk kat tengah-tengah. Ukur. Dia bukan nak ukur pakai jari inci tu. Kan para malaikat memadai mengukur dengan jari. Diukur lah. Malaikat rahmat ukur tempat yang dia nak tuju dengan tempat yang dia mati. Kemudian malaikat azab pun ukur tempat yang dia mai dari kampung halaman yang dia buat dosa tu dengan tempat yang dia mati. Ternyata malaikat rahmat apabila dikira jarak atau kita pergi kilometer lah. Lebih dekat. Contoh saya kata. Contoh saya kata 10 kilometer lagi nak sampai tempat yang dia tuju tu. Tempat yang dia kata dia nak pergi bertaubat tu. Malaikat azab kira-kira dia ada 20 kilometer. Jadi kata malaikat Jibril, jiwa ini adalah milik malaikat rahmat. Walhal beliau dalam perjalanan menuju Allah. Atas apa? Atas satu sifat, atas satu nafsu yang didukung, nafsu lawamah, menyesal. Tapi tak tahu cara macam mana nak menghapuskan dosa. Jadi dalam tempoh perjalanan, penyesalan, memohon ampun pada Allah, maka mati. Bila mati, jadilah dia mutmainnah. Ini tingkatan nafsu yang ketiga. Perkiraan tingkatan nafsu yang ketiga. Inilah yang terlebih aula, terlebih dekat. Berbeza dengan kita, dengan para rasul, para rasul dan nabi-nabi ni, mereka lahir-lahir terus ada mutmainnah. Pemahaman terus ada mutmainnah. Kita ini melalui beberapa fasa. Mula dengan amarah. Lepas amarah ni dalam kita jahil ni, amarah tu selalu ada dalam diri kita. Bila sampai kepada tempoh hari ni, kita lawamah. Kita sedang dalam penyesalan. Boleh tak hari ni kita nak kata, aku sekarang dah mutmainnah? Tak boleh. Tak tahu. Aku sekarang ni rasa, aku dah miliki mutmainnah. Tak boleh. Kita dalam tempoh lawamah. Yang kadang-kadang baik, kadang-kadang tak baik. Kadang-kadang menyesal, kadang-kadang puas hati. Lagu tu majak dia. Amarah campur lawamah. Dah lama menyesal pula buat kat dia. Jadi geramnya kerana kata lepas tu rasa menyesal. Amarah lawamah. Hadirlah mutmainnah bila betul-betul penyesalan tu kita tak patah balik dah. Tak akan ulangi semula. Itulah yang dikatakan tingkatan nafsu yang ada dalam diri kita ni. Maka Allah Ta'ala panggil dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh ketenangan, maka akan diserulah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ni
Yang beraja dalam hati dia dua sifat. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir, dalam pendakian kita menuju kepada nafsu mutmainnah ini, kita kena ada dua sifat ni. Apa dia? Pertama syukur, kedua sabar. Nah, untuk mendukung sifat mutmainnah ini, maka wajiblah ada di dalam diri kita syukur dan sabar. Bukan mudah nak buat benda ni lah, syukur dan sabar ni. Nah, ya Allah. Kena apa pun tak apa, sabar. Bersyukurlah pada Allah. Redalah. Susah tu, ujian besar. Lagi kita nak dekat dengan Allah, lagi banyak ujian. Lagi kita hampir dengan Allah, lagi kita banyak ujian. Macam mana? Siapa nak boleh sabar? Kita kata macam tu. Siapa yang kata? Amarah kata. Siapa nak boleh sabar? Hampir buat tindakan. Kita pun ikutlah. Jadilah amarah. Bila kita buat tindakan, maka timbullah penyesalan. Kalau hari tu aku sabar sikit, nescaya aku takkan bertindak sedemikian. Apa yang Allah Ta'ala nak kata ni? Dia seru kepada mutmainnah ni, jiwa yang tenang, jiwa yang suci. Apa dia? Irji'i, baliklah. Baliklah ila rabbiki, pada Tuhanmu. Baliklah pada Tuhanmu, wahai jiwa yang tenang, wahai roh yang tenang. Dalam keadaan apa? Radiyatan mardiyah. Allah Ta'ala redha pada kamu dan kamu redha dengan ujian Allah. Kita nak capai satu martabat yang tertinggi, mardiyah. Meredai segala ujian yang telah Allah Ta'ala sediakan untuk kita. Hari ini apa juga ujian yang kita hadapi, itu adalah penyediaan Allah pada kita. Sebab tu kita jangan pandang apa yang orang, nikmat apa yang orang dapat, yang kita tak dapat. Tetapi mensyukuri dengan nikmat yang kita ada, dan pandanglah orang yang tak ada apa yang kita ada. Mesti kita akan bersyukur. Bila hadirnya syukur, maka hadirnya redha pada Allah. Aku redha atas segala ujian ini. Maka bila hadirnya redha, akan terbentuknya satu sifat sabar. Apabila adanya syukur, redha dan sabar, itulah nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Mana ni Allah nak bawa pilih pada khuli fi ibadi. Masuklah wahai hamba-Ku. Ini baru Allah Ta'ala panggil hamba. Baru Allah Ta'ala panggil hamba. Dia nak suruh masuk di mana ni? Kita tengok dalam surah Al-Waqi'ah. Fa'amma in kana minal muqarrabin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adapun orang-orang yang muqarrab, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang yang memiliki jiwa yang tenang ini, farauhun wa raihanu wa jannatu na'im. Apa kata Allah? Mereka itu akan mendapat raihan, kegembiraan. Rauhun, kegembiraan. Raihan, wangi-wangian. Sikit je kan. Rauh, seronok, suka, bahagia, gembira. Apa akan dimiliki? Raihan, bau-bauan, keharuman daripada syurga. Hari itu Tuhan tak marah lagi padamu. Pada khulif yang ibadi, masuklah wahai hamba-Ku. Kerana apa? Kerana sifat redamu, kerana sifat syukurmu, kerana sifat sabarmu. Aku hari ini aku redha kat kamu. Radiyatan. Mardiyah, dan engkau pun redha pada aku. Kita tak pernah marah atas apa ujian yang Allah bagi pada kita. Kita tak pernah marah pada Allah. Jangan sesekali ada marah. Tidak, kita tak boleh nama mardiyah. Allah, 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 Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Abad, macam mana? Itu adalah hadiah daripada Allah. Yang dia katakan, tak apalah bila diserukan untuk masuk. Masuk ke mana ni? Wadakhuli jannati. Allah besarnya. Masuklah ke dalam syurgaku. Syurga Allah kita dah baca pada minggu lalu. Rahmat Allah ada 100 rahmat. Satu diturunkan di bumi. Kita ambil seorang sikit. Binatang ambil sikit. 99
Allah genggam, Allah simpan. Kemana? Di surga. Ada 99 rahmat Allah yang maha besar, yang maha agung. Ada di sana. Hari ini segala nikmat yang kita nikmati hari ini, satu yang kita share bersama-sama. Satu je. 99 rahmat ada di sana. Kita akan kembali bersama-sama. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan yang diseru dengan nama Mutmainnah. Sedap. Dengar pun sejuk je. Nah? Itu cahaya yang tenang, roh yang tenang, jiwa yang suci. Apabila dengan jemputan apa? Jemputan VIP. Ya? Di situlah, hari itulah baru kita boleh berlapang dada, berlepas tangan, menerima cucuran-cucuran nikmat daripada Allah yang tidak pernah putus. Nah, di atas nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata kita, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah dirasa oleh jasad. Mana pernah orang main cerita dekat kita, macam ni, aku dah masuk dah syurga. Macam ni. Kami dah sampai dah tempat tu macam ni, tak ada lagi. Tak ada yang pernah cerita tu yang dikatakan nikmat syurga yang tak pernah putus. Rahmatnya yang maha luas. Hanya akan dimiliki oleh mana? Oleh roh yang mencapai ketenteraman. Dia akan kembali, roh tu nanti masuk. Roh mutmainnah ini masuk ke dalam jasad yang mutmainnah, kemudian dijemput sebagai tetamu VVIP Allah Ta'ala. Masuk ke dalam syurga, Masya Allah. Ini khabar gembira. Kalau tadi ada khabar duka, Allah Ta'ala juga menyelipkan khabar gembira. Boleh tak? Mustahil tak kita nak dapat? Tak mustahil. Tak mustahil. InsyaAllah. Walaupun malu-malu. Malu-malu nak sebut. Teganya, malunya ya Allah. Aku ni tak baik. Aku ni jahat ya Allah. Aku banyak kekurangan ya Allah. Macam mana lah masuk syurga-Mu ya Allah. Macam mana lah nak duduk dengan Rasulullah. Macam mana lah nak pandang wajah-wajah para sahabat. Bagaimanalah isteri-isteri Rasulullah yang pernah berlapar, yang tak makan. Apalah sangat kami ni yang melimpah ruah ya Allah. Kan malu kan? Malu sangat-sangat. Tapi adakah mustahil untuk kita sama-sama masuk? Tak mustahil. Tak mustahil, insyaAllah. Mudah-mudahan adalah tempat kita di sana nanti dengan penuh kenikmatan, insyaAllah. Para sahabat sekalian, kita sama-sama doa. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu bersama dengan orang-orang yang melakukan kebaikan dan kebajikan. Ya Aziz, wahai Tuhan yang Maha Perkasa. Ya Aziz, Ya Ghaffar, wahai Tuhan yang Maha Pengampun. Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan yang mendidik sekalian alam. Mohonlah pada Allah dengan serendah-rendah hati. Wallahu a'lam. Selesai dah kita daripada surah Fajr. Satu surah yang indah, amat menyentuh hati, membicarakan tentang diri-diri kita, nafsu kita, perbuatan-perbuatan kita. Kita tahu ayat-ayat Al-Quran diturunkan untuk kita. Bukan untuk si Anu, bukan untuk si Polan bin si Polan, bukan untuk jiran depan tangga kita, bukan jiran belakang kita, bukan orang yang duduk di sana, bukan. Tapi untuk kita. Maka kita gunakanlah untuk kita. Yang baik itu kita telan, yang jahat kita buang jauh-jauh. InsyaAllah ta'ala. Wallahu a'lam. Ada soalan lain nak tanya? Allah esok kitab hadis hadis siapa yang ada kesempatan hadir secara bersemuka, bolehlah hadir. Yang tak ada berkesempatan, insyaAllah terus kekal di dalam Google Meet kita. Ini juga adalah satu ruangan ilmu yang Allah sediakan untuk kita. Hari ini kita kena sama-sama jagalah. Minta lindung kepada Allah daripada penyakit yang berbahaya. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun. Mintalah pada Allah. Minta kat siapa lagi? Orang suruh cucuk, kita pergi cucuk. Sekali pergi cucuk, 2 kali pergi cucuk, 3 kali pun aku dah cucuk dah. Kan? Orang suruh makan vitamin, dia sampai kenyang dengan vitamin dia makan. Tapi kalau Allah nak bagi, apalah daya kita. Minta pada Allah. Minta pada Allah.
Allahu syafi, Allahul kafi, Allahul ma'afi. Kan? Mintalah pada dia. InsyaAllah ta'ala. Allah a'lam. Assalamualaikum Ustazah. Ni Kak Ana. Waalaikumsalam. Ya, ya Kak Ana, silakan. Ustazah, kalau kita macam dulu-dulu kan dosa banyak, lepas tu kita dah mohon ampun, bertaubat nasuha, adakah dosa kita itu akan dihitung juga di hari kiamat? Yang kedua, macam kita nasihat orang, duk salah, duk bergaduh sampai mati, tak baik kan? Habis tu dia marah kita. Adakah cara untuk kita nasihat atau kita perlu berdoa saja? Okey, baik. Ada soalan pertama, kita dah mohon ampun pada Allah di atas perbuatan-perbuatan kita, tindakan-tindakan kita hasil daripada kejahilan. Yang saya sebut tadi lah la ammar. Daripada kejahilan yang pernah kita lakukan. Apabila kita memohon keampunan, adakah Allah Ta'ala akan mengampuni kita dan tidak dibicarakan dosa tersebut, insya-Allah. Allah Ta'ala itu afun, ghafur. Maha belas kasihan, maha pengampun. Minta sungguh-sungguh, menangis, jangan teringin nak ulang balik perbuatan tersebut, menyesali sungguh-sungguh, insya-Allah. Allah Ta'ala itu maha pengampun. Apabila diampuni dosa-dosa kita, maka perkara itu tidak akan dibicarakan lagi. Akan disebutkan lagi di masa nanti. At-taibu minaz zambi kama la zambala. Orang yang bertaubat daripada dosa, ibarat dia tak ada apa-apa dosa. Tak ada lah. So itu tidak akan dibicarakan lagi. Okey, yang kedua. Ini adalah di antara sifat kita nak jadi seorang da'i. Da'i ni apa? Orang yang menyeru ke arah kebaikan. Sifat da'i ini ada di dalam setiap jiwa yang nak buat baik. Dia nak ajak orang amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Suruh orang buat baik, cegah orang daripada buat kejahatan. Cabaran memang ada. Kita nak ajak orang buat baik, cabaran memang ada. Kadang-kadang kita dimarahi, orang tak mau kawan dengan kita. Kita mungkin disingkir daripada kelompok kawan. Kita berkawan, ada kawan-kawan kita tu, ini dah jadi ustazah dah. Tak apa nak syok keluar dengan dia. Orang mungkin asingkan kita. Kalau kita sekali dengan mereka, kita tengok ada pakaian dia yang tak berapa nak sempurna aurat, kita tegur. Dia pergi tak seronok. Kadang-kadang mereka mungkin marah dekat kita. Apa yang kita patut buat? Redha dan sabar. Redha dan sabar di atas ujian ini kerana hadiah pahala amat besar untuk orang yang bersabar sebab ajak orang buat baik. Berdoa pada Allah agar diberikan hidayah pada sahabat kita tu nanti. InsyaAllah. Kak Ana. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey. Habis dah? Tak ada apa nak? Tak ada apa, saya mohon undurkan diri, insyaAllah. Alalah Allah simpan kita minggu depan. Hari Isnin minggu depan. Bukan tafsir surah Balad. Minggu depan, Hidayatus Sibyan. Seperti mana Kak Ali Taman Diping war-warkan. Tak tu kita Hidayatus Sibyan. Tapi saya yakin insyaAllah sahabat-sahabat kita dah ni pandai-pandai lah. Hidayatus Sibyan ni, dia membicarakan tentang fiqh. Dalam perbicaraan tentang fiqh ni, cerita pasal ayat, cerita pasal najis, cerita pasal solat, sah, batal dan sebagainya. Itulah kita Hidayatus Sibyan. Kitab pertama yang saya baca, yang saya belajar di atas pimpinan seorang Allahyarham Tok Guru saya. Waktu tu saya umur 9 tahun. Saya mula belajar kitab Hidayatus Sibyan. So tu tak reti apa tak reti apa. Tertunggil langgar lah. Tapi akhirnya hari ni Allah Ta'ala bagi rezeki saya boleh baca. Saya boleh baca dan memimpin sahabat-sahabat kita untuk bersama-sama mencari mardatillah.
Okey, jadi minggu depan 7 hari bulan tu hari Isnin lah. Bukan surah Balad, tetapi adalah daripada kita Hidayatus Sibyan. Saya ada jemputan di surah Taman Iping, insya-Allah taala. Wallahu a'lam. Siapa yang hadir boleh hadir nah, surah tu cantik sekarang ni. Ada juga nafkah perbelanjaan wakaf daripada sahabat-sahabat ukhuwah muslimah. Ada yang bagi duit dekat saya. Saya hantar dibinanya. Surau tersebut dia 2 tingkat. Atas tempat budak-budak tahfiz. Bawah tempat orang berjemaah. Kerana ambil itu datang daripada Allah. Yang lemah yang kurang itu adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsira. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Terima kasih Ustazah. ومنكم Assalamualaikum. تقبل